你和中国人打过交道吗？你能说出中国人和你们国家的人的不同吗？我们先看他解释。你和中国人打过交道吗？你能说出中国人和你们国家的人的不同吗？每个民族都有自己的特点，比如德国人保守，法国人浪漫，美国人自由等等。那么中国人有什么特点呢？Teks ini diawali dengan pertanyaan. 一开始他就问我们：你和中国人打过交道吗？打过交道吗？就是做朋友也好，说话也好，不一定做朋友，就是说说话啦，办事情，那个叫打交道。你能说出中国人和你们国家的人的不同吗？我们国家是什么呢？我们的国家是印度尼西亚，所以我们可以说说中国人和印尼人之间的不同。我们讨论的题目就是讲这个啊，中国人和印尼人之间的不同，哪里不同呢？请你们说说你们了解的那些中国老师也好，中国朋友也好，你们认为他们怎么样？每个民族都有自己的特点，每一个民族也是 setiap suku setiap bangsa mempunyai ciri sendiri. 比如德国人保守，保守itu konservatif, lebih menjaga apa yang sudah dijadikan norma baku ya. Itu 保守 tidak mau gampang-gampang berubah mengikuti zaman. Nah, 法国人浪漫，浪漫 itu romantik ya. 法国人 orang Prancis. 那美国人就自由 bebas ya. 像今天一样，美国总统都不要戴口罩 bebas， akhirnya kena corona juga ya。那么中国人有什么特点呢？那 sekarang bagaimana dengan 中国人？中国人是人太多，我觉得这一次疫情的话，中国人很快就把疫情控制了。但是呢，因为中国人太多了，你一开放，他人就特别多了。好，我们往下看，要想了解中国人的特点，应该了解一些中国文化，理解了中国的文化，中国人的思想和行为也就很容易理解了。这里我们看到一个了解，一个是理解。了解的mengenal，我们了解我们的朋友，那叫了解。理解那是 understand ya, kita memahami, kita mengerti 理解。所以了解和理解有一点点不同，同样有一个解。中国人深受儒家思想和道家思想的影响，深受什么影响呢？这个我把它放了一个括弧，是因为要特别讲儒家思想和道家思想的影响。到底他们这两个是什么？你们都知道吗？按你们所知道的，儒家思想是怎么样的？道家思想是怎么样的？那孔子是儒家，老子和孟子，老子是道家，孟子是儒家。那这些儒家和道家的思想是对中国文化的形成影响最深的人。形成jadi terbentuknya budaya Tionghoa itu dipengaruhi oleh Konghucu, Laozi dan Mengzi. Ya, di sini Jakarta ada jalan namanya Jalan Laozi ya, Laozi界，就靠近我家附近。孟子也是3个人，所以他认为老子、孟子和孔子对中国文化的形成影响很深。Ya, jadi mempengaruhi dan sangat dalam mempengaruhi berdirinya atau terbentuknya kebudayaan Tiongkok。他们所提出的，nah ini yang提出kita kurung karena kita mau bahas，都是中国人信奉的准则。他们所提出的，jadi 提出 itu artinya mengutarakan, to put forward the idea， 提出。Ya, T-nya sendiri artinya jinjing, ya jinjing, bukan jinjing keluar. Kalau ini memang ide 仁爱，仁爱 itu rasa kasih sayang， 忠义，忠义 itu mementingkan kesedia kawanan。清利，清 itu menganggap enteng terhadap keuntungan materi。中庸itu tidak terlalu ekstrim。和谐itu harmonis。无为而治， mengatur negara dengan sistem 无为。ini 无为 sedikit repot ya diterangkannya. Jadi seperti tidak melakukan sesuatu, artinya jangan terlalu serakah, jangan terlalu kepengen banyak yang macam-macam, akhirnya nanti merusak bumi ini ya. 都是中国人信奉，信奉 itu dianut
dipercaya dan dianut的 做人和处事的准则。准则itu adalah ketentuan yang sudah menjadi standar, menjadi norma yang dianggap benar. Ya, 做人 itu jadi orang, bagaimana kita jadi orang dan bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat, artinya 处事 di tengah-tengah masyarakat ketika kita hidup di dunia ini. Jadi pakai 是。好，我们再从头读一次，大家一起读。你和中国人打过交道吗？你能说出中国人和你们国家的人的不同吗？每个民族都有自己的特点，比如德国人保守，法国人浪漫，美国人自由等等。那么中国人有什么特点呢？要想了解中国人的特点，应该先了解一些中国文化。理解了中国的文化，中国人的思想和行为，思想itu pikiran, 行为 perilaku, yang kita akan mengerti pikiran dan perilakunya. 中国人的思想和行为也就很容易理解了。我们理解他为什么这样想，他为什么这样做啊？中国人深受很深的受 menerima 深受儒家思想和道家思想的影响。孔子、老子和孟子是对中国文化的形成影响最深的人。他们所提出的仁爱、忠义、亲利、中庸、和谐、无为而治等等，都是中国人信奉的做人和处事的准则。这个而治治什么呢？治的它的意思是治国，所以itu manage ngurus. Jadi ngurus negara harus dengan cara apa? Nah, 孔子、老子、孟子itu banyak idenya, banyak dalilnya, sehingga ini sudah menjadi panutan ya, jadi ajaran yang diikuti. Tapi enggak semuanya sebenarnya ya. 根据我所知道的，并不是全部都用，有时候他们也不用。那你们认为怎么样呢？我们来往下看。那我们看这个，比如什么的，例如呀，保守。Lalu dikatakan 保守是什么呢？我们看一下。例如 itu misalnya atau contohnya 保守ya konservatif ya konservatif, sangat berpegang pada kebiasaan yang sudah berjalan. 浪漫 romantik, romantis. 自由 liberalis, bebas artinya ya bebas merdeka free. 思想 itu pikiran atau pemikiran juga boleh. 行为 perilaku, tingkah laku. 行为举止. Nah ini 举止 sebenarnya juga tingkah laku ya. Jadi gerak-gerik dan perilaku, 行为和举止。了解 mengenal dan memahami, 理解是 understand. Baik, kita teruskan. Kita kembali sedikit ke tata bahasa, 复习一点语法。我们用这个过呀，特点是什么？特点是特色，我们前面也讲过。什么叫打交道呢？打交道 itu berhubungan. Kalau pernah你和中国人打过交道吗？ Jadi asalnya adalah 打交道 ya 打交道。Lalu 打过交道 pernah berhubungan. Seperti 吃饭 tambah satu 过 di mana tulisnya? Coba. Kalau 吃饭 过nya di mana? 吃饭过 atau 吃过饭? Ya. Kalau 唱歌 pernah nyanyi 唱过歌. Nah, ini 过 diselip di tengah ya. Diletakkan di belakang kata kerja. 学吉他 belajar gitar. Nah, pernah belajar gitar? 学过吉他. Ya, pemakaian kata 过 jangan salah ya, letaknya. Oke, kita teruskan. 请给出以下词语的印尼语解释. Di sini saya minta kalian sebutkan apa itu 儒家思想, apa itu 道家思想 ini. Apa artinya 影响? Buat kalimat nanti. 孔子、老子和孟子 seberapa jauh kalian mengenal? Kita bahas, kita bicarakan. Kelima, 中国文化的形成。中国文化的形成。中国文化的形成是什么意思？那我们印尼有没有文化呢？肯定有，印尼的文化非常多。那么印尼的文化是怎么样形成的呢？我们想想，然后我们也把它说出来。好，我们往下再看。还有是他们所提出的
他们所提出的 yang diutarakan oleh mereka itu是他们所提出的。然后呢，第八是仁爱是什么？忠义、亲力、中用、和谐、无为而治、新风、做人和处事准则啊。好，我们看词语深和浅，深浅itu dalam dan dangkal, sensol, sensen banyak sennya. Nah, hati-hati dengan ini dua, yang satu cu, yang satu wai ya. Kita sudah dapatkan 重视 和轻视。重视 itu menganggap penting, kalau 轻视 menganggap enteng. Nah, so 什么什么什么 sama dengan 被 什么什么什么 sama. Jadi so 什么什么什么的影响。Tapi kalau 被 什么影响 nggak pakai te. Kalau kita pakai 被 bedanya apa dengan so? Sini kita bahas sebentar. Kalau so 什么什么的影响, kalau 被 nggak boleh pakai te. 被 siapa 影响 langsung, nggak boleh ada te-nya lagi. Nah, di sini bedanya dengan so, kadang-kadang so itu sama, pay sama-sama. Jadi diapakan diterima, menerima ya. Tapi beda strukturnya di sini kalau pay sama 影响 nggak pakai te. So sama te 影响 pakai te. Dua ini bedanya ya. Baik, ini tadi kita bahas tentang 影响itu adalah influence ya, pengaruh. Nah, tapi ada satu kata, awas hati-hati bacanya. Ini bukan 影响, bacanya 印象, impression. Jadi ini adalah impression begitu. Nah, ini yang adalah influence. Ya. Influence ya. Lalu 废话是什么意思呢？废话是没有用的话，ya, rubbish. Kata-kata yang tidak ada gunanya. Nah, itu. Baiklah, kita teruskan. Ada 所提出的内容呢， kita pakai 所 lagi. 说什么呀。好，我们往下再看。新阳准则就是标准 tambah 规则 jadi 准和则 dari ambil 准nya di sini 标准 则nya itu 规则 jadi standar. Ini yang standar, ini yang ketentuan. Jadi standar dan ketentuan. 为人处事 itu jadi satu ya katanya, 为人处事. Tapi kalau 为人 aja satu boleh juga, 为人怎么样? Jadi orangnya bagaimana? Oh, 为人很善良, kalau baik itu 善良. Ya kalau galak ya 为人很凶 misalnya. Nah, itu 为人. Baiklah, kita teruskan sedikit lagi. Nah, di sini yang akan dibahas masih tentang 儒家. 儒家是怎么样? Sebenarnya 中国的文化是受三家影响，不是单单儒家和道家，因为应该是三家. Pengaruhnya itu 3 sebenarnya. Pikiran aliran Konghucu, Taoja, lalu pikiran Lao Tzu. Sakyamuni itu pikiran aliran Sakyamuni yaitu Sang Buddha. Jadi 3 jadi 1. Biasanya sih 3 mestinya. Di Indonesia banyak tuh Sanja jadi Sanjiao. Awalnya Jia itu adalah aliran pikiran. Tapi lama-lama dijadikan agama, jadi Sanjiao. Di sini ada Sanjiao. Ya, Sanjiao jadi Samkau itu. Jadi di Indonesia ada yang seperti itu. 中国人特点的体现，中国人特点的体现。尽管中国文化包含的内容千差万别，这种成语 pakai 千什么千差万别 ada lagi 千言万语 ada lagi 千军万马 还有千山万水，所以把它写出来好造句啊。你千什么千万呀，千差万别，千军万马，千言万语，千山万水。但是中国文化作为一个整体还是有共性的， tetapi budaya China sebagai satu kesatuan tetap aja memiliki kebersamaan ya. 共性就是一样的地方，完全是一样的。虽然是千差万别， meskipun 差和别 lihatnya 差别 perbedaan. Perbedaannya berapa? Sampai ribuan, puluhan ribu. Justru 很多不同的意思. Jadi beraneka ragam. Nah, di sini juga sama, 千万. Jadi 言语 dilihat tengahnya, 言语 itu kalimat, kata-kata atau bahasa. Berarti bahasanya banyak sekali. Ini lihatnya 军 sama ma. 千万就是很多的意思。好，我们再看。但是中国文化作为一个整体还是有共性的。中国人深受中国文化的影响，体现itu memunculkan dan memperlihatkan
和其他民族不同的特点。Dia punya 特点的 ciri khas， 特色和特点是一样的，差不多呀。cuma dia pakai pakai warna bilangnya 特色。Kalau ini jadi 特点呀 ，characteristic 呀，特点。例如，对中国人来说，家庭是极其重要的。Bagi 中国人，keluarga itu sangat penting。我不知道别的人是不是一样，印尼人怎么样呢？是不是家庭也很重要呢？那外国人、洋人怎么样呢？如果都一样的话，那这个不是特色，大家都一样。但如果不一样呢，真的是特色。家庭观念，kita perhatikan ini 观念itu pandangan， 观是lihat， 念itu anggapan suatu ide， 观念是所有中国人的思维基础。思维基础itu dasar ya, dasar pikirannya. Jadi yang menjadi dasar adalah keluarga. Keluarga adalah dasar dari segalanya. 中国人是家族本位的。Nah, bedanya apa? 家庭itu keluarganya satu keluarga, ayah, ibu, anak satu keluarga. Ya, kalau 家族 itu lebih besar karena 族nya itu adalah suku, termasuk keluarga besar, suku. 这与西方的个人本位完全不同。个人本位 jadi kalau orang barat mungkin pribadi, perorangan yang lebih dipentingkan, bukan mementingkan kepentingan keluarga dan kepentingan suku ya, komunitasnya, tapi lebih ke pribadi. 中国人一般不强调自我，自我就sendiri ya, nggak berani强调 menekankan stressing， 一般 umumnya 一般不强调自我，所以呢，中国人的性格 yaitu karakternya, wataknya 集中体现在和谐与互助。集中 jadi lebih fokus, kumpul, menjadi satu, memperlihatkan sesuatu yang apa? Nah, yang di belakang itu 和谐和互助。和谐 dia maunya harmonis dan saling bantu. Ya, kita juga Indonesia sama ya, gotong royong, itu ya 是互助。